Assalamualaikum warahmatullahi. Bro-bro sekalian di luar sana, apa khabar semua? So, hari ini kecoh satu Malaya tentang berkemungkinan besar Malaysia bakal melaksanakan darurat politik. Apa itu darurat politik sebenarnya? Okey, semuanya bertitik tolak daripada mesyuarat kabinet siang tadi yang dilihat bukan mesyuarat biasa-biasa kerana ianya turut dihadiri oleh Ketua Panglima Angkatan Tentera iaitu Tan Sri Effendi Buang, dan ini meningkatkan lagi cakap-cakap bahawa darurat politik ini mungkin akan dilaksanakan. Mungkin benda ini telah pun dipersembahkan kepada Yang Bertuan Agong dan mungkin Agong akan mempertimbangkan untuk memperkenan pelaksanaan darurat politik ini. Okey, so kenapa diorang nak cadang darurat politik ni? Okey, darurat politik ni apa benda sebenarnya? Okey, difahamkan berkemungkinannya mereka telah mencadangkan supaya kabinet ini dibubarkan atau Dewan Rakyat ini dibubarkan. Okey, Dewan Rakyat ini dibubarkan serta negara diletakkan di bawah darurat politik. Darurat politik maksudnya ialah segala urusan pentadbiran kerajaan Malaysia ini diletakkan di bawah Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong akan dibantu dalam urusan pentadbiran ini oleh kabinet darurat. Kabinet darurat ini boleh jadi kabinet yang sedia ada, tetapi orang kata apa, dia tidak boleh di whatsoever lah, dicabar ke apa-apa ke, ataupun mungkin juga kabinet baru. Yang itu, benda itu akan datang lah, itu di bawah prerogatif Yang di-Pertuan Agong. Cuma yang nyatanya ialah kenapa mereka mencadangkan perkara ini? Nombor satunya untuk mengekalkan kestabilan kerajaan buat sementara waktu ketika kita berhadapan dengan masalah pandemik COVID-19 ini. Kerana ada keyakinan di kalangan kerajaan bahawa mungkin pembentangan bajet bulan depan yang bakal dibentangkan oleh Menteri Kewangan iaitu Tengku Zafrul akan menjadi medan pihak yang menentang Muhyiddin Yassin dan juga menentang kerajaan untuk orang kata apa, menunjukkan tidak percaya. So, andai kata kalau pembentangan bajet bulan depan gagal mendapatkan orang kata apa, sokongan daripada Dewan majoriti, bermaksud benda ini berkemungkinan besar akan menyebabkan segala peruntukan untuk membantu rakyat yang telah digariskan oleh kerajaan tidak dapat disalurkan. Sebab apa? Bajet tak lulus. Bila bajet tak lulus, so segala apa peruntukan yang telah dibuat selama ini yang hendak disampaikan pada masa akan datang untuk membantu rakyat dalam menghadapi masalah COVID-19 ini tidak akan dapat diluluskan. Dan kita tahu memang akan ada pihak yang akan menggunakan orang kata apa, pembentangan parlimen, pembentangan belanjawan ini untuk dijadikan sebagai de facto undi tak percaya terhadap Muhyiddin Yassin. Jadi kita nak mengelak benda tu. Bukan kita takut kalah, tidak. Tetapi keadaan sekarang bukan macam keadaan biasa. Keadaan sekarang ini keadaan di mana rakyat tidak memerlukan ketidakstabilan politik. Rakyat memerlukan satu kerajaan yang stabil untuk memastikan kita dapat mengatasi masalah COVID-19 ini dengan jayanya, mengatasi masalah ekonomi ini dengan jayanya. Jadi, oleh kerana itu difahamkan ada order-order dicadangkan darurat politik ini di mana pentadbiran kerajaan diletakkan di bawah Yang di-Pertuan Agong dengan dibantu oleh kabinet darurat untuk memastikan kestabilan ini dapat dikekalkan sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Okey, 6 bulan at least diorang nak ambil masa untuk stabilkan keadaan dan sebagainya, dan selepas itu barulah mungkin pilihan raya umum akan diadakan. Jadi, jikalau anda bertanya pada saya adakah saya setuju benda ni atau tidak, secara asasnya saya bersetujulah. Kerana in the end of the day, Yang di-Pertuan Agong ialah ketua negara ini. Walaupun raja-raja di Malaysia ini diletakkan sebagai sekadar raja berperlembagaan, tetapi mereka masih lagi mempunyai kata pemutus juga dalam kerajaan negara kita ini. Jadi adalah sewajarnya sekiranya kalau pihak pentadbiran negara ini, eksekutif negara ini seperti kerajaan, pembangkang dan sebagainya, tidak dapat lagi untuk bertindak secara efisien bagi memastikan perjalanan negara ini lancar dan juga stabil dalam usaha kita untuk mengatasi masalah COVID ini, adalah lebih baik jika diserahkan sahaja terlebih dahulu kepada Yang di-Pertuan Agong. Biar bagi dia handle dulu perkara ini buat sementara waktu sehingga keadaan menjadi lebih stabil. InsyaAllah masa itu orang kata apa, kita bolehlah nak buat pilihan raya umum ke dan sebagainya bila COVID dah reda sebagainya. Jadi adakah bila kerajaan darurat ini atau apa darurat politik ini berlaku, maka urusan pentadbiran akan terganggu? Jawapannya tidak. Sebab
Yang di-Pertuan Agong tetap akan menjalankan tugas seumpama Perdana Menteri dan dibantu oleh Kabinet Darurat, di mana Kabinet ini akan bertindak menasihatkan Yang-Pertuan Agong untuk execute ini dan sebagainya. Dan sudah tentu ya, ia tidak akan mengacau sistem kehakiman dan juga tidak akan mengacau ketenteraan. Sebab apa? Sebab ketenteraan ini directly bawah Yang-Pertuan Agong, dan sistem kehakiman negara ini pun dia terpisah dengan eksekutif. Dia terpisah dengan eksekutif. Jadi oleh kerana itu, sistem kehakiman ke ketenteraan ke even polis pun sebenarnya dia tidak akan diganggu oleh darurat politik ini. Sebaliknya, darurat politik ini hanya melibatkan pentadbiran sahaja. Pentadbiran Perdana Menteri, menteri-menteri dan sebagainya melibatkan itu. Alright? Dan bila dah berlaku kerajaan darurat politik ini di bawah diletak di bawah Yang-Pertuan Agong, apa sahaja peruntukan yang hendak diberikan kepada rakyat ataupun yang diputuskan oleh kerajaan boleh diluluskan begitu sahaja tanpa memerlukan sebarang perbahasan ataupun pembentangan dekat Dewan. Dari satu segi, ini bagus juga sebenarnya sebab kadang-kadang kita perlukan benda cepat. Kita nak peruntukkan emergency budget itu dengan cepat, jadi kita malas, kita tak payah nak ikut red tape lah, nak kena pergi pembentangan parlimen lah, and then pihak pembangkang nak gunakan untuk politicking benda ni sebagainya. Jadi kita tak perlukan semua itu buat sementara waktu ini. Jadi kita just fokus untuk mengembalikan kestabilan dalam kerajaan terlebih dahulu. Jadi andai katalah kalau betul darurat politik ini bakal berlaku, saya secara asasnya sangat-sangat bersetuju, dan kita biarkan dahulu Yang di-Pertuan Agong untuk mengawal selia kerajaan pergerakan negara ini sehinggalah keadaan benar-benar stable, sehinggalah kita insyaAllah dapat redakan sedikit COVID-19, dan selepas itu dan barulah kita boleh mengadakan pilihan raya umum dan sebagainya. Okey, jadi yakinlah yang akan tidak bersetuju dengan benda ini sudah tentu penyokong-penyokong Anwar Ibrahim dan juga mereka yang memang dah berangan untuk mengambil alih kerajaan dan sebagainya. Ini bukan kerana kita takut kehilangan kerajaan, tetapi ini lebihnya kepada rakyat, untuk rakyat mahukan sesuatu yang lebih stable pada ketika ini. Okey, anda boleh bersetuju untuk tidak bersetuju, tetapi benda ini masih lagi dalam perbincangan. Saya tak pasti adakah yang akan diadakan atau tidak, tapi macam saya katakan tadi, anda kata kalau benda ini berlaku, saya memang bersetuju secara asasnya untuk kestabilan dan juga kelancaran pentadbiran negara ini tanpa diganggu-gugat oleh politicking yang tak sudah. Okey, so jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.